أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurniaannya, hidayah, taufik, inayah, maghfirah, asrar, barakah, nafhat yang Allah taala kurniakan kepada kita. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin Damansara Utama Selangor Darul Ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati dan meridai kita, dan insyaallah syukur kepada Allah telah kita selesai bulan Ramadan, juga bulan Syawal. Kini masuk bulan Zulqa'dah, yang ini bermakna bermulanya bulan yang dinamakan bulan-bulan haram, Ashharul Hurum. Cara kita nak ingat bulan-bulan haram ini mudah saja, 3 bulan yang berturut-turut, iaitu bulan ini Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian bulan yang satu itu terasing, iaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab. Baik, subhanallah. Ikut yang saya tengok tadi, pengajian kita last bulan 3, bulan 4 bulan puasa, bulan 5 bulan raya, bulan 6 ada 2 bulan yang kita cuti tu. Jadi pelajaran kita masuk muka surat, kalau kitab saya yang kecil ni muka surat 5, kalau tuan-tuan buku besar muka surat 3, pelajaran ketiga. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulum fi dharain amin. Pelajaran ketiga, percaya kepada Allah. Baik, kata pengarang, percaya kepada Allah ialah mengaku dengan lidah dan meyakini dengan hati bahawa Allah itulah Tuhan yang sebenarnya, yang menjadikan alam dan segala isinya. Jadi pelajaran kita yang pertama, kita dah faham satu persatu apa dia maksud tauhid, datang apa perbahasan dia, apa
apa, diambil mana sumber rujukannya, apa tujuan dan kesan, juga perbandingan ilmu ini kita belajar dengan ilmu lain-lain, apa kedudukan kelebihannya, ini ilmu yang paling tinggi kedudukannya, siapa yang mula menyusunnya, kita sudah maklum asal muasal hakikatnya daripada Allah. Semua para nabi dan rasul membawa tauhid yang sama, dibukukan ataupun dibuat dalam bentuk tersendiri, iaitu pada zaman salafun salih, iaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sebab itu bila disebut ahli sunnah wal jamaah, disebut al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kemudian hukum mempelajari ilmu tauhid ini adalah fardu ain bagi tiap-tiap mukallaf. Tak boleh tidak, tak ada siapa yang boleh mengatakan saya tak mau mengaji. Tak kira siapa, mesti dia wajib mempelajari ilmu ini. Dan pelajaran yang kedua telah pun kita bahas, yakni tentang iman. Apa makna iman? Percaya dari sudut bahasa, percaya akan adanya Allah dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan juga teras atau rukunnya, yang pillars of iman, 6 perkara sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita masuk yang pelajaran ketiga, percaya kepada Allah. Bila sebut percaya kepada Allah, maknanya yakin 100%. Tak boleh kata saya sikit batin atau banyak batin, tapi ada sikit ratus tak percaya atau banyak ratus tak percaya. Tak boleh. Bila kata percaya kepada Allah, macam kita belajar daripada pelajaran kedua, yakni percaya akan adanya Allah 100%. Ialah mengaku dengan lidah. Buat catatan bagi kitab kita yang mencatat, sekiranya mampu. Tu ya. Kenapa dikatakan sekiranya mampu? Sebab apa bang? Sebab orang bisu boleh tak mengucap? Tak boleh, kan? Jadi orang bisu macam mana dia mengucap? Dengan isyarat. Jadi perbahasan ulama lebih halus lagi. Kalau dia ni bisu, sejak daripada kecil, tak wajib dia nak menggerakkan bibir dia, pasal dia tak pernah. Sama macam baca Fatihah, bacaan-bacaan dalam solat, kan, yang wajib dibaca. Tapi orang bisu macam mana? Ulama sebut ada dua. Kalau dia sejak lahir tak boleh, ya, maknanya bisu dah. Ya Bismillah. Maka apa? Tak apa. Tapi kalau dia lepas balik, ya, dia dah boleh, dia baru bisu, maka dia paling tidak menggerakkan bibir. Sama juga orang yang mengucap 2 kalimah syahadah ni, ya, paling tidak dia menggerakkan bibir. Bagi orang yang bisu, yang lepas balik, yang sebelum balik, tak ada masalah. Sebab tu dalam catatan kitab kita, percaya kepada Allah, catatan pertama 100% percaya, ialah mengaku dengan lidah. Catatan yang kedua, bagi yang mampu, mesti, tak dapat tidak, ya. Dan meyakini dengan hati. Di sinilah nak membezakan kita, orang yang beriman dengan orang yang munafik. Wa iyazubillah. Orang munafik ni dia berucap tak syahadah. Ya, kita dengar, kita dengar ucap, tetapi wa iyazubillah, dalam hatinya itu tidak beriman sama sekali. Sebab itu dinamakan dia orang ni Islam fi zahri, kafir fi qalbi. Wa iyazubillah. Islam pada zahir saja, tetapi kafir di dalam hati. Ya, baik. Sebab itu dia ada dua, ya, 3 sebenarnya. Ucapan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan dia punya pembuktian melalui anggota tubuh. Tadi kita solat, betul tak? Tadi kita solat, masa bulan Ramadan hari itu kita puasa wajib, zakat fitrah kita bayar, bila tiba cukup haulan nisab kita bayar zakat kita. Kemudian nanti ada anak-anak pergi dah, orang pergi haji,
nak pergi haji, dah pergi haji, rombongan nak pergi haji, bila sampai waktunya, man istata', jika dia mampu, berkemampuan, dia boleh pergi, dia pergi. Itu semua menunjukkan bahawa dia ada keimanan. Di situ, makna perbuatannya. Jadi lakukan kerana Allah. Baik. Dan meyakini dengan hati bahawa Allah itulah Tuhan yang sebenarnya, yakni sebenarnya yang selayaknya disembah. Tak ada lain. Tak boleh kita menyekutukan Allah Ta'ala. Tak ada boleh. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah berfirman surah An-Nisa ayat 116, bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa yang disekutukan dengannya, ya Allah, dan ia Allah akan mengampunkan dosa-dosa lain selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Di situ Pak menyekutukan Allah. Sebab itu kita sebut, kita fahami bahawa Allah Ta'ala itu yakin kita mengaku dengan lidah kita, anggota tubuh kita, menzahirkan perbuatan iman tersebut dengan apa dia? Dengan meyakini Allah Ta'ala itu Tuhan, tak ada yang lain, tak ada hak lain. Kemudian tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Perlu kita ingat di sini apabila disebut tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah, maknanya ini penting dulu kita faham. Makna kata yang kita nafikan, kan kita sebut ataupun kita lafaz bersaksi tiada Tuhan, tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Yang dimaksudkan di sini, yang kita nafikan, bukanlah seperti yang dibayangkan ataupun dijawab oleh setengah orang yang mungkin dia belum pernah ataupun kurang ataupun belum mendalami ilmu tauhid dan sebagainya. Bahkan dia menjawab, yang kita nafikan berhala, patung, segala apa yang disembah itu, kerana itu semua bukannya Tuhan, ianya cuma sesuatu sembahan ataupun sebuah sembahan yang dinafikan ketika mana kita bersyahadah. Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah ataupun kita sebut la ilaha illallah. Yang kita nafi adanya Tuhan yang sama zat, sama sifat, sama perbuatan dengan Allah. Dalam bab mukhalafatuhu li hawadin nanti kita akan bahas. Cuma nak beritahu siap pasal dah ada dalam sekolah kita. Jadi yang kita nafikan apa? Bukan berhala dan segala benda yang mereka sembah itu, tetapi yang dinafikan adanya Allah, adanya Tuhan yang sama dari sudut zat, sifat dan perbuatan dengan Allah. Baik, dialah yakni Allah sahaja yang wajib dan berhak disembah oleh makhluknya. Tak ada lain dan tidak bukan, hanyalah Allah Ta'ala. Baik, kemudian dengan itu kata pengarang, kewajiban yang pertama di atas setiap orang yang mukallaf ialah mengenal Allah Ta'ala. Baik, makna hak mula sekali kewajiban ke atas kita. Wajib di sini wajib pada syarak, iaitu pada tiap-tiap mukallaf. Mana apa mukallaf? Kita ulang kaji, berbulan kita tak jumpa. Ingat balik pengajian kita. Mukallaf apa? Golongan yang diberati, dibebankan, dipertanggungjawabkan, ditaklifkan hukum syarak ke atas dia. Mana kita ni semua ni dibebankan, dipertanggungjawabkan hukum ke atas kita. Nama meja tak ada. Nama ni meja botol air, kursi,
cuci kain, itu bukan tidak ditaklif, tidak dibebankan dengan hukum syarak. Binatang, pokok-pokok, semua batu-batu, batu sungai, batu tanah. Yang ditaklifkan, dibebankan hukum syarak, dua golongan. Apa dia? Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku, kata Allah Ta'ala, jadikan jin dan juga manusia hanya saja untuk beribadah kepada aku. Yang ini juga dalam maksud para ulama menyebutkan liya'budun bermakna liya'rifun, mengenali Allah Ta'ala. Jadi wajib kepada kita mukallaf, iman jin dan manusia, untuk kenal akan Allah. Sebab itu dikata, dengan itu kewajiban yang pertama atas setiap orang yang mukallaf, jin dan manusia itu, ialah mengenal Allah. Jadi itu ciri dia, itu pengertian mukallaf. Ciri dia berakal, baligh, sempurna panca indera, yang tidak buta dan tidak pekak sekaligus, dan juga dia sampai seruan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dia bila disebut fa'lam, wajib kita kena kenal. Disebut wajib kita kena kenal. Pasal dia fa'lam ni masdar, maknanya bagi yang buat catatan, maksud bukan kata maka ketahui. Maksud dia kata hendaklah berilmu oleh engkau, tahu oleh engkau. Apa dia? Allah Ta'ala itu tak ada lain, tak ada bukan, dialah Tuhan. Dialah Allah Ta'ala, dialah Tuhan. Subhanallah. Kalau tuan-tuan boleh rojok di dalam surah Ar-Rahman pun ada dalil, ya. Tadi kita kata Az-Zariyat tu, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ada lagi di dalam Al-Quran, sanafrugh lakum ayyuhas thaqalan. Macam pernah dengar di surah Ar-Rahman ayat 31. Sanafrugh lakum ayyuhas thaqalan. Apa makna? Kami hanya akan mengira, kami yakni Allah hanya akan mengira, yakni menghitung dan balasan amal kamu pada hari kiamat. Siapa dia? Ayyuhas thaqalan, wahai dua golongan ini, jin dan manusia. Awal-awal yang kita dalam Quran disebut. Jadi wajib bagi kita, ya, untuk apa dia? Kenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. فَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ شَرْعًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مَا قَدْ وَجَبَ. Dalam matan Jawharatul Tauhid dia ada sebut, ketahuilah setiap mukallaf, yakni yang baligh, yang berakal, adalah wajib ke atasnya perkara yang wajib ke atas diri dia, tak boleh tidak pada dia, untuk mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ayat Al-Quran ini sudah cukup jelas, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab itu juga kalau kita tengok di dalam surah Ar-Rahman juga, selain daripada ayat 31 tu, kalau kita tengok selalu kita berulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu
kamu nak dustakan. Tuju pada siapa ayat tu? Tuju pada wahai jin dan manusia. Kembali. Kita duk cerita kembali kepada kita. Pasal kadang orang duk baca Al-Quran tapi dia tak faham. Pasal tu kena mengaji. Maksud mengaji ni mengaji Quran ke, tajwid ke, sifatul huruf, makhraj huruf tu satu kata. Maksud kata nak memahami. Kita dapat ilmu khusus, ilmu umpama yang wajib kita belajar di tauhid, fiqh, tasawuf. Tengok apa perbahasan ulama. Kalau tidak kita duduk di takut lama lagi. Rugi kan. Masjid ni dah lama kan? Masjid ni dah lama, kita jangan duduk takut lama. Maksudnya bagus lama, mana Allah kekalkan apa dah? Utuh lagi, Masya Allah, tabarakallah ni. Cuma kena ada anjakan paradigma kita dari sudut ilmu. Pasal tu diadakan majlis-majlis ni supaya kita dapat tambah untuk niat amal. Baik, seterusnya mengenal Allah. Erti mengenal Allah ialah mengenal sifat-sifatnya yang wajib, yang mustahil, yang harus pada haknya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, semua ni sifat wajib, mustahil dan juga harus ada dalam Al-Quran. Dalil nanti belik-belik kat belakang kan. Sekarang kita baru muka surat 3, kitab saya muka surat 5. Tuan-tuan belik ada belakang wujud, qidam, bapa, semuanya ada dalil di dalam Al-Quran. Kita tengok. Adapun mengenal Allah itu ada dua bahagian. Mengenal dengan cara ringkas tanpa perbincangan atau dalil-dalil yang panjang lebar. Yang kedua, mengenal dengan cara panjang lebar, iaitu dengan dalil-dalil dan perbincangan yang luas. Baik, kita tengok yang bawah. Mengenal Allah dengan cara ringkas ialah, baik, untuk yang cara ringkas ni macam mana? Siapakah golongan itu? Pertama, budak-budak yang belum baligh. Belum baligh tu umur dia macam mana? Bila nak tahu baligh atau tak baligh? Seawal bila baligh tu dikira? Tunggu badan kita besar kira baligh? Tumbuh bulu ke kira baligh? Nak tumbuh halkum ke untuk orang lelaki baru kita baligh? Dah. Dia nak kira baligh ni macam ni. Pertama, seawal umur 9 tahun ikut kalender hijrah, satu orang lelaki maupun perempuan keluar air mani. Walaupun cara mimpi atau apa juga cara, tapi keluar air mani seawal 9 tahun. Maksimum dia 15 tahun. Maknanya kalau dia sempurna umur 15 tahun, sekiranya tak keluar air mani ataupun bagi lelaki maupun perempuan tak dikira sebut, ataupun tak keluar haid bagi perempuan seawal 9 tahun, dia capai usia 15 tahun ikut kalender hijrah, automatically sudah balik. Jadi orang macam ni, dia kalau dia dapat tahu ataupun mengenal Allah Ta'ala dengan cara ringkas, memadai untuk diri dia. Untuk lepas balik pula nanti dan seterusnya, dia kena mendalami. Mendalami. Ada sebab-sebab tertentu kenapa kena mendalami. Sebab kita tidak mau taklid semata-mata dalam perbincangan kuliah kita. Dalam pelajaran ketiga ni dia ada perbahasan. Dia kata mengenal Allah dengan cara ringkas, ialah dengan mempercayai adanya Allah, Tuhan yang esa, yang berlainan dari makhluknya, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, maha suci daripada kekurangan. Jadi ada berapa? Ada 4 garis besar. Orang yang nak at least kurang-kurang dia kenal Allah Ta'ala itu, 4 ni dia kena tahu. Apa dia nombor 1? Allah itu ada, yakni wujud. Kita biasa bahasa Arab dia wujud. Nombor 2, Allah Ta'ala itu esa, yakni bersifat dengan wahdaniyah. Nombor 3, Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu li
bil hawadith. Dan yang keempat, yang dua, dia terbahagi kepada dua, yakni Allah Ta'ala yang mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan, dan maha suci Allah itu daripada sebarang sifat kekurangan. Ini sekurang-kurangnya kita keluar dari masjid ini, daripada pintu masjid kita, kurang-kurang kita tahu, mesti kita tahu ni, Allah itu wujud, Allah itu esa, Allah itu tak sama makhluk. Allah Ta'ala itu mempunyai segala sifat kesempurnaan, maha suci Allah Ta'ala itu pula daripada sebarang kekurangan. Baik, tengok dalam kitab kita, dengan dalil bahawa alam ini ialah ciptaan Allah yang menunjukkan adanya Allah. Kerana kita tengok alam ini, bolehkah dia terjadi dengan sendirinya? Mustahil alam ini terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang memulakan. Bila ada yang memulakannya, tentulah yang memulakannya itu adalah yang maha berkuasa, dan tak ada siapa yang boleh memulakan dunia ini, yakni menciptakan alam ini, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling tidak, ya. Jadi paling-paling tidak secara ringkas 4 perkara tersebut. Bahkan yang paling minimum sekali, tahap paling minimum yang menjadi kewajiban bagi setiap mukallaf untuk dia tahu bahawa Allah itu wujud, yakni sebenar-benar wujud, ya. Allah Ta'ala ini sebenar-benar. Baik. Kata pengarang, dengan dalil bahawa alam ini adalah ciptaan Allah yang menunjukkan adanya alam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga ayat 4, yang mana sekiranya tuan-tuan baca, pahalanya nisbah 1/3 Al-Quran. Sebab apa ulama bahas 1/3 itu banyak? Kerana ianya membahaskan perihal ataupun perkara yang terutama dalam agama, iaitu apa dia? Aqidah, tentang tauhid, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita tengok pahala yang cukup besar. Orang baca sekali, umpama nisbah 1/3, dia membaca pahala membaca 1/3 Al-Quran. Orang bijak dia baca berapa kali? 3 kali. Subhanallah, dapat pahala seumpama seluruh Al-Quran. Ini satu anugerah yang Allah beri kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Tak ada apa-apa lain, apa-apa nama kaum lain, umat lain, Nabi terdahulu, Rasul terdahulu, tak dapat seumpama. Jadi suratul Ikhlas ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, menunjukkan bahawasanya yang kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa, Allah sahaja tempat meminta, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu sesiapa yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa kisah ataupun sebab penurunan ayat ini. Ada yang mengatakan apabila puak kafir Quraisy menanyakan Allah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ni telah lama Nabi tak datang pada mereka, ya. Last bila Nabi Ismail alaihissalam, lepas tu tak datang. Jadi orang Arab ni tak didatangi oleh Nabi Rasul tu sudah sekian lama hingga mereka lalai dan leka.
hingga sebahagian besarnya menyembah berhala dan tidak lagi menyembah Allah Ta'ala yang esa. Lalu ada di kalangan orang kafir ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pertanyaan dia tanya, wahai Muhammad, dia kata, kami ini banyak sangat permintaan hajat-hajat kami. Dia kata, jadi satu Tuhan dia kata tak cukup. Oh begitu, pasal mereka dah biasa menyembah berhala, bermacam-macam berhala, mereka duk ingat macam tu. Oh, satu hajat kerana satu Tuhan. Yang kedua, mereka nak menyamakan dengan berhala, dengan berhala yang mereka sembah. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, katanya, ya, Tuhan kamu ni diperbuat daripada apa? Daripada emas ke perak ke tembaga. Boleh tanya pula macam tu. Kerana mereka ni, pokok yang sembah berhala ni, sembah berhala yang diperbuat daripada apa? Daripada daripada kayu dan seumpama. Jadi dia nak bayangkan. Subhanallah. Ada satu riwayat mengatakan yang bertanya soal itu golongan Yahudi. Masya Allah, tabarakallah. Bila dia kata, jadi subhanallah, kita tengok ya, bila dia tanya macam tu Rasulullah SAW tak jawab lagi. Baginda Nabi tunggu wahyu daripada Allah. Lalu Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu esa. Subhanallah, begitu cantik, begitu bijaksananya ya. Kalau orang faham dan renung ya, bila mana Allah Ta'ala sebut ahad, esa, maknanya apa? Orang Arab dah faham dah bila maksud ahadun ini, makna bidbah tak boleh dibelah bahagi lagi. Kan tadi dia tanya, kau juga kata bagus, banyak Tuhan ni kami, banyak hajat, banyak Tuhan yang kami kenal. Oh ni. Lalu dijawab oleh Allah, qul huwallahu ahad. Kalau kita mengaji dalam ilmu tata bahasa Arab, nahwu dalam bahasa Arab, bila sebut ahad itu dia tidak boleh apa? Dipisah-pisahkan, tak boleh nak segregate lagi dah, tak boleh. Menyambung faham orang yang mengerti bahasa Arab. Ini bukan aku yang difahami, yang mana mereka sembah tu. Allahus Samad juga menjawab persoalan yang mana mereka bertanya, kami ni hajat begitu banyak kan, satu Tuhan pada dia tak cukup. Allah jawab tadi, qul huwallahu ahad, kemudian Allahus Samad. Allah Ta'ala sahaja tempat kita meminta memohon hajat. Kemudian lagi, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa makna? Allah Ta'ala itu tidak ada isteri, boleh anak dah. Allah Ta'ala juga kewujudan dia tiada mak dan bapa. Tak ada yang dikatakan diperanakkan. Kewujudan Allah Ta'ala, kewujudan yang hakiki. Kita akan belajar nanti, bila masuk bab wujud nanti kita akan mengaji kewujudan Allah, wujud yang hakiki, yakni kewujudan yang tiada mula dan tiada akhir. Yakni Allah itu wujudnya yang hakiki, yang zati, yang benar-benar wujud, yang bersifat dengan qidam, yang bersifat dengan baqa. Itulah kewujudan Allah. Jadi tak ada anak, tak ada isteri. Contoh, bila ada anak dan isteri untuk makhluk, dia umpama satu kelebihan ya. Tetapi untuk Tuhan, ia bukan satu kelebihan, bahkan satu kekurangan. Kerana apa? Kewujudan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu yang sedia ada pada zatnya Allah Ta'ala itu apa dia? Selayaknya pada Allah yang bersifat dengan wahdaniyah. Hanya dia, tak boleh nak kongsi. Allah sebut dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Sekiranya Al-Quran sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
alihatun illallah lafasadat. Sekiranya ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah di langit dan juga di bumi. Apa makna di langit dan juga di bumi? Allah itu tidak bertempat. Maha suci Allah daripada bertempat, kait dengan tempat, kait dengan masa, kait dengan arah. Maha suci Allah. Tapi apa yang dimaksudkan lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata? Sekiranya ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah di langit dan juga di bumi. Maknanya iaitu penguasaan Allah di langit dan juga di bumi. Sekiranya ada walau dua. Kalau orang yang Nasrani kan menjadi tiga dan Trinity. Jangankan tiga jangankan banyak setengah agama-agama yang berjuta Tuhan daripada mereka. Jangankan berjuta, jangankan tiga, dua saja sekiranya ada bang, lafaz adata. Nescaya rosak binasalah kedua-duanya, langit dan juga bumi. Mesti rosak, mesti binasa. Betul tak? Satu nak panas, satu nak hujan dalam masyarakat utama. Satu nak banjir, satu nak kemarau. Penuh. Jadi sebelah-belah kita. Sebelah macam ni, sebelah macam ni. Maha suci Allah daripada ada yang kita sebut apa tadi? Sekutu. Sekutu. Justru kemudian dan tidak ada sesiapa yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak akan ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nanti bila kita mengaji lagi 8 saat berhenti saat berhenti saat, saya sambung sikit lagi depan. Tak lama kita habiskan qul huwallahu ahad saja, boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sikit saja lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu ataupun sesiapa yang serupa dengan Allah Ta'ala. Nanti dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith ya, kita akan bahas tak sama Allah Ta'ala itu dari zatnya Allah, sifat dan perbuatan. Ini kita kena faham dan pegang Allah tak sama dengan makhluk dari segi zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Dan tak sama tu dia ada bahagian dia. Tak sama 100% sama. Iaitu dinamakan al-mathil ataupun mithil, semisal. Tak sama walau 1% sekalipun. Walau 1% sekalipun, tak ada yang sama dengan Allah. Atau yang banyak peratus sama dengan Allah. Yang ni kita akan mengaji dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith. Setiap daripada surah Al-Ikhlas ni perbahasan tauhid belaka-belaka ya. Perbahasan tauhid belaka-belaka. Cuma kita perlu rujuk kepada ahlinya. Sebab ada orang kata, ada orang dia tak faham, dia kata cukup kita belajar surah Al-Ikhlas tu tauhid. Tak payah mengaji sifat rupa. Dia tak faham. Kalau kita tengok pada qul huwallahu ahad, ada perbahasan yang tadi kita sebutkan. Mula-mula bila bahasa Arab tu kata ahad tu saja, makna tak boleh ada belah bahagi dah. Orang dah faham kata Tuhan itu dia tidak sama makhluk, tak boleh apa kata tadi sebut Trinity ke, ada dua ke, banyak ke, bersatu dengan makhluk. Tidak. Maha suci Allah daripada segala perkara tersebut. Justru kita belajar sifat 20 itu daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman, semua ada dalil di dalam Al-Quran. Jangan kata tak ada, tak percaya apa, tengok kitab. Tengok, jangan tengok saya, dengar saya cakap. Tengok kitab, satu-satu disebutkan. Jadi pada kuliah yang akan datang kita akan sambung sikit lagi pelajaran ketiga, masuk kepada pelajaran yang utama kita, iaitu sifat 20. InsyaAllah biiznillah. Mohon maaf salah silap. Panjang umur bertemu lagi dengan izin Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.